واعف عنا يا ربنا واعف عنا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا وامحو الذي كان منا. Kalau orang kata senyuman anda kurang manis, dengarlah Manis FM. Baiklah nak manis. Manis FM, gaya Pantai Timur. Dengan niat yang murni atas nama ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terenggayu tahun iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan kerana adil pengagihan juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan makmur, bangsa thayyibah, walaupun sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua maju berkat sejahtera, tekad kami impian semua maju berkat sejahtera. anda sedang mendengar Manis FM. Gaya Pantai Timur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah, mengguna pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di FB Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain
Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk slot Talaki Safinatun Najah petang ini akan menyambung pembicaraan rukun iman yang ke-6. Pembicaraan rukun iman yang ke-6 dalam kitab Safinatun Najah, muka surat 2, baris bawah sekali. Jadi slot minggu ini menyambung pembicaraan rukun iman yang ke-6. Sudah masuk ke slot yang ke-7. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan keenam daripada 6 rukun iman, percaya pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah ni baiknya. Baik adalah takdir Allah. Baik iman dan ta'ah. Dan jahat adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baik, jahat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni daripada kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah, selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipanggil qada. Dan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah yang kita panggil qadar. Jadi rukun iman yang ke-6, sebagaimana saya sebut berulang-ulang, keluar 2 pegangan. Yang pertama, beriman dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada perkara baik, iman dan ta'ah, sama ada perkara jahat, kufur dan maksiat, datang daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah. Pegangan yang keduanya, qadar. Sampai masa berlakulah perkara yang Allah qadakan pada azal. Perkara baik, iman dan ta'ah berlaku. Perkara jahat, kufur dan maksiat berlaku. Ianya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dan kudrah qadar. Jadi permulaannya saya akan menghalusi pembicaraan berkaitan dengan qada. Pegangan yang pertama daripada 2 pegangan di rukun iman yang ke-6. Kemudian slot yang terdahulu, slot yang ke-6, saya membicarakan slot yang ke-5 dan juga slot yang ke-6, saya membicarakan golongan-golongan yang terpesong pada persoalan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang berpegang dengan akidah yang terpesong, akidah yang sesat, akidah yang salah pada pembicaraan qada. Pegangan yang pertama daripada 2 pegangan di rukun iman yang ke-6. Kemudian slot yang terdahulu, slot yang ke-6, selain daripada saya tekan berkaitan dengan golongan yang terpesong pada perkara jahat, pada persoalan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan ni golongan Mu'tazilah yang masyhur. Mereka berpegang perkara jahat yang berlaku, kekufuran yang berlaku, kemaksiatan yang berlaku, tidak datang daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Allah Ta'ala tidak menghendaki, Allah Ta'ala tidak menentukan akan perkara jahat yang akan berlaku. Allah hanya mengetahui seseorang hamba memilih dan melakukan perkara jahat. Berhasil perkara jahat, golongan Mu'tazilah ni berpegang ianya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Jadi pada perkara jahat, golongan Mu'tazilah yang masyhur ini, mereka
terpesong pegangan pada qada, tetapi qadar masih lagi mereka berpegang, berhasil jadi perkara jahat, kufur dan maksiat tetap datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau seseorang berpegang di akidah, perkara jahat yang berlaku, Allah tidak mengqadakkan pada azal, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan pada azal, Allah hanya mengetahui. Itu pegangan Mu'tazilah. InsyaAllah nanti saya akan perhalusi berkaitan dengan macam mana pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dan macam mana pegangan Mu'tazilah yang masyhur ini pada persoalan perkara jahat. Jadi perkara jahat ni berpegang bukan datang daripada qada dan qadar Allah. Sampai masa berlaku berhasil perkara jahat, sama ada kufur dan maksiat, bukan datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Itu golongan yang terpesong pada persoalan qadar. Pegangan yang kedua daripada dua pegangan di rukun iman yang keenam. Yang saya bicara tadi, Mu'tazilah yang masyhur, mereka terpesong pada qada. Perkara jahat Allah tidak mengqadakkan. Allah hanya mengetahui. Apabila seseorang hamba memilih dan melakukan perkara jahat, maka berhasillah perkara jahat yang dipilih dan dilakukan oleh seseorang hamba, berhasil jadi perkara jahat tu kembali kepada qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Tiba-tiba berpegang perkara jahat bukan datang daripada qada Allah, itu akidah Mu'tazilah. Berhasil perkara jahat bukan datang daripada qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hasil perkara jahat, jadi perkara jahat datang daripada perbuatan hamba sendiri. Ini Mu'tazilah lain pula ni. Hak ni terpesong sesat pada persoalan qadar. Sesat pada persoalan qada, Mu'tazilah yang masyhur. Tiba-tiba pada persoalan qadar pun sesat juga. Dua pegangan yang terpesong di sini. Satu pegangan yang terpesong sudah cukup. Sekarang ni kedua-dua pegangan. Di rukun iman yang keenam, dua pegangan. Beriman dengan qada, satu. Beriman dengan qadar, satu. Tiba-tiba perkara jahat bukan datang daripada qada Allah, terpesong pegangan. Sampai masa berlaku berhasil perbuatan jahat, bukan datang daripada qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dua terpesong di situ. Double Mu'tazilah. Satu Mu'tazilah pun sudah cukup, jadi dua Mu'tazilah pula. Jadi berhasil perkara jahat, jadi perkara jahat bukan perbuatan Allah, perbuatan hamba. Ini kita akan pergi kepada golongan yang terpesong pada persoalan qadar. Yang sekarang membicarakan bab qada. Ahlussunnah wal Jamaah macam mana, golongan Mu'tazilahnya macam mana pada persoalan qada. Nanti barulah kita pergi kepada persoalan qadar. Jadi apabila berhasil perbuatan jahat, bukan datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat qudrah, itu pegangan terpesong dalam bab qadar. Jadi kalaulah berhasil perbuatan jahat, bukan perbuatan hamba, bukan perbuatan Allah, sebaliknya perbuatan hamba, yang pasti mereka sudah mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mereka tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan. Yang mana di slot yang kedua terdahulu, saya sudah menekankan berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Macam mana golongan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Saya ada tekan dah di slot yang kedua. Jadi saya tidak akan ulanglah, tapi cuma saya beritahu slot yang keberapa terdahulu saya sudah membicarakan pada satu-satu pembicaraan.
Jadi sebagaimana yang saya selalu sebut, seeloknya pembicaraan rukun iman yang keenam ni, selok talaki Safinatun Najah ni, daripada selok yang pertama sampai ke minggu ini selok yang ketujuh, seeloknya para pendengar radio Money FM, seeloknya himpun. Kemudian share, tu lagi baik. Tapi himpun terlebih dahulu. Selok yang pertama, selok yang kedua, sampai selok yang ketujuh. Dan pembicaraan rukun ke-6 ni, kalau kira-kiranya belum sampai di pertengahan lagi. Baru di mungkinlah suku yang pertama barunya. Jadi seeloknya sidang pendengar himpun. Jadi saya sudah tekan keesaan pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan di selok yang kedua terdahulu. Jadi apabila berhasil perkara jahat bukan datang daripada qadar perbuatan Allah, bererti perbuatan hamba. Bererti sudah mensyirikkan Allah pada perbuatan. Jadi Khalik selain Allah ada juga. Walaha Khalik yang menjadikan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Semua perkara yang berlaku, perkara baik ke, perkara jahat ke, hanya Allah Khaliq. Selain Allah, makhluk lemah. Makhluk tidak boleh menjadikan apa-apa perbuatan. Berlaku perbuatan sama ada perbuatan baik, berlaku perbuatan sama ada perbuatan jahat, ianya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dan qudrah, qadar. Kemudian saya tekannya berkaitan dengan wahdaniyah. Wahdaniyah pada af'an, keesaan Allah pada perbuatan. Tiba-tiba perkara jahat, Allah tidak mengqadakkan satu pegangan yang terpesong, pegangan Mu'tazilah, pegangan yang sesat. Berhasil perkara jahat bukan datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan qudrah. Jadi hamba yang menghasilkan, menjadikan perbuatan jahat. Hamba menghasilkan, menjadikan perbuatan jahat. Macam mana hamba boleh menghasilkan, menjadikan, memberi bekah pada perbuatan jahat? Sebagai contohnya, dia memukul seseorang. Bila memukul seseorang, maka seseorang pun terluka. Jadi terluka seseorang bukan perbuatan Allah. Terluka seseorang adalah perbuatan hamba sendiri. Seseorang memukul, Allah tidak mengqadakkan pada azal. Allah hanya mengetahui seseorang akan melakukan perkara yang jahat dengan memukul seseorang. Allah tidak mengqadakkan. Apabila seseorang memilih dan melakukan perbuatan jahat memukul, maka berhasillah jadilah perbuatan jahat dengan bahawa cederalah kawannya yang dipukul. Jadi cedera itu yang menghasilkan jadi cedera perbuatan hamba sendiri, bukan qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya sebut tadi, tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan, bahkan mensyirikkan Allah pada perbuatan, menyengutukan Allah pada perbuatan. Hamba yang menghasilkan, menjadikan perbuatan jahat. Hamba kuasa, mampu menghasilkan, menjadikan perbuatan jahat. Hamba kuasa, mampu menghasilkan dan menjadikan perbuatan jahat tu macam mana? Hamba kuasa, mampu menghasilkan perbuatan jahat dengan hamba mampu hamba kuasa dan mampu menghasilkan perbuatan jahat dengan qudrah. Yang kita sebut sebagai tenaga, rank di tubuh kita. Jadi hamba yang kuasa, mampu menghasilkan kecederaan, hamba bukan Allah. Tetapi
dengan kudrah, kekuasaan, tenaga yang Allah letak pada diri seseorang hamba. Kan kita ni di tubuh kita ada kudrah, ada kuasa, ada tenaga. Mari mana tu? Kudrah, kuasa, tenaga di hamba. Allah yang jadikan. Jadi sampai masanya kudrah, kuasa, tenaga di hamba itulah yang menghasilkan perbuatan jahat. So, contoh tadi, mencederakan seseorang. Maka ini pergi pula kepada Mu'tazilah Qadariyah. InsyaAllah saya akan bicara kemudian. Mu'tazilah Qadariyah regu kepada Jabariyah. Itu saya akan bicara kemudian. Yang mana Mu'tazilah Qadariyah ini mensyirikkan Allah pada perbuatan yang khilaf ulama, sama ada menghukumkan Mu'tazilah Qadariyah yang mensyirikkan Allah pada perbuatan sama ada berdosa besar, akidah yang bid'ah ataupun akidah yang kafir. Itu nanti insya-Allah saya akan bicara kemudian. Ataupun hamba kuasa mampu menghasilkan perbuatan jahat yang dipilih dan dilakukan oleh hamba yang tidak diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semata-mata hamba. Tidak berkait dengan kudrah ke, kuasa tenaga ke yang Allah letak di hamba, tidak. Mana hamba lah semata-mata yang kuasa mampu menghasilkan perbuatan jahat yang langsung tidak ada kaitan dengan kudrah dan iradah Allah. Semata-mata hamba. Itu bukan Mu'tazilah Qadariyah, tapi itu akidah yang kapi ijma' ulama. Akidah yang kapi ijma' ulama. Hamba kuasa mampu menghasilkan perbuatan jahat semata-mata diri hamba, langsung tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Itu bukan Mu'tazilah Qadariyah yang khilaf pada kafir, tapi ini akidah yang kafir ijma' ulama. Kemudian sidang pendengar kena ingat baiklah, pembicaraan sekarang adalah pembicaraan iman. Pembicaraan rukun iman yang ke-6. Kalau bicara kapi iman, kapi pegangan, imannya tidak sah. Zahirnya orang Islam. Tapi di sisi Allahnya kapi, kekal neraka selama-lamanya. Sembahyang puasa tidak sah sama sekali. Bertaubah kemudian, sembahyang puasa, zakat, haji wajib diqadakkan kembali. Itu kalau hak kapi ijma' ulama. Jadi sekarang ni, perkara jahat, pegangan Mu'tazilah yang masyhurnya, Allah tidak mengqadakkan. Tapi sampai masa berhasil perbuatan jahat, berlaku kecederaan, contohnya, ianya adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Tiba-tiba berpegang perkara jahat bukan datang dari qada Allah. Itu pegang Mu'tazilah. Berhasil perkara jahat tu pun bukan datang dari perbuatan Allah. Hamba kuasa mampu menghasilkan perbuatan jahat, umpama menghasilkan kecederaan yang saya sebut tadi. Ya, kemudian hamba menghasilkan perbuatan jahat, umpama kecederaan tadi. Satunya, hamba menghasilkan kecederaan tadi itu dengan kudrah, dengan kuasa tenaga yang Allah letak pada hamba. Jadi walaupun hamba yang kuasa mampu mencederakan contohnya, tetapi daripada kudrah, kuasa tenaga yang Allah bubuh di hamba, ada sedikit kaitan dengan kudrah Allah. Sebab Allah letak kudrah, kuasa tenaga di tubuh hamba. Jadi hak ni, hak khilaf pada kafir. Ni kalau ngaji dalam kaedah sifat 20, ni sidang pendengar seeloknya, sangat-sangat eloknya mendalami kaedah sifat 20. Pembicaraan sifat yang ke-6, wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan, akan keluar dua makna. Jadi, secara halusinya,
wahdaniyah, keluar 6 keesaan. 6 wahdaniyah. Pergi kepada wahdaniyah pada af'al, keesaan pada perbuatan, keluar 2 makna. Mengesakan Allah pada perbuatan, keluar 2 makna. Tertolak, ternapi, kam muttasil pada perbuatan, kam munfasil pada perbuatan. Saya tidak bercadanglah nak menghurai panjang istilah ilmu di sini. Tapi kalau biasa belajar kaedah sifat 20, akan memahami kam muttasil pada perbuatan, kam munfasil pada perbuatan, dengan makna mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sama ada muttasil ataupun munfasil. Secara ittisal ataupun secara infisal. Muttasil, munfasil ni bagi orang yang belajar ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, tak pelik. Biasa dengar. Ma wajib muttasil. Ma jaih munfasil. Tu. Tapi saya tambah panjang lah ni. Jadi kalaulah seseorang hamba kuasa mampu mencederakan dengan kudrah ataupun kuasa tenaga yang Allah letak di hamba, itu dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Separuh perbuatan Allah, separuh perbuatan hamba. Mana separuh perbuatan Allah? Perbuatan Allah yang bersifat kudrah, qadar, letak kudrah, kuasa tenaga di hamba. Habis, setakat tu je. Qadar, perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Lepas tu, hamba sendiri yang menghasilkan perbuatan baik ataupun perbuatan jahat. Jadi, perbuatan jahat contoh mencederakan tadi, perbuatan hamba sendiri yang mampu mencederakan dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Tak ada dah perbuatan Allah. Perbuatan Allah separuh je. Itu dipanggilkan muttasil pada perbuatan, itu khilaf pada kafir. Yang kedua tadi, saya ulang lagi sekali. Yang kedua tadi pula, hamba kuasa mampu menghasilkan perbuatan jahat umpama kecederaan semata-mata diri hamba. Tidak langsung berkait dengan qadar perbuatan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung tidak ada kaitan dengan qadar kekuasaan Allah yang bersifat kudrah. Hamba semata-mata yang kuasa mampu menghasilkan kecederaan. Ni dipanggil kam munfasil, secara infisal. Putuh dengan kekuasaan Allah. Putuh. Kekuasaan Allah buat langit, buat bumi. Menghasilkan perbuatan hamba, tak ada kaitan pun dengan perbuatan Allah. Dengan qadar, kudrah Allah. Tidak ada kaitan langsung. Semata-mata hamba yang kuasa mampu menghasilkan perbuatan jahat hamba. Contoh menghasilkan kecederaan tadi, itu kan munfasil pada perbuatan autokapi ijma' ulama'. InsyaAllah nanti saya akan bicara pada persoalan qadar. Pegangan yang kedua daripada 2 pegangan di rukun iman yang ke-6. Jadi sidang pendengar, ambil molek, tiap-tiap selok, kemudian ulang. Kalau sekali dengar tu, boleh turut perlahan-perlahan, slow-slow. Jangan putus asa. Dengar kembali. Ulang kembali. Inilah kelebihan FB Money FM. Kalau semata-mata radio Money FM, habis masa nanti, tak ada dah. Tak ada dah lah. InsyaAllah minggu hadapan tu bicara, sambunglah pulaknya. Jadi selok yang ke-7 minggu ni, kalau boleh turut sikit-sikit je, lepas tu, hak tadi turut lagi tu, tak dang dah lah. Minggu depan, selok yang ke-8, insyaAllah, tak membicara dah. Tapi Alhamdulillah, dengan ada FB Money FM ni, sedang pendengar boleh dengar kembali. Tapi nak dengar kembali tu, kena cari dalam FB Money FM. Jadi payah juga. Tu saya sebut semua tu. Simpan. Jadi simpanan masing-masing. Himpun dan share kepada saudara mara dan kawan-kawan. Dan pesanlah juga, kalau boleh faham sedikit-sedikit, ulangi. Ulang, insya-Allah. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat insya-Allah atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak saya tekan minggu lepasnya lagi, hak pegangan yang terpesong pada persoalan qada
yang lebih sesak daripada hak terpesong tadi. Mereka menafikan qada Allah pada perkara jahat. Tapi tetap qadar perbuatan Allah perkara jahat tu. Tapi mereka menafikan qada Allah hanya pada perkara jahat. Adapun perkara baik yang berlaku datang daripada qada dan qadar Allah. Ini hak Mu'tazilah yang masyhur yang menolak qada Allah pada perkara jahat, kufur dan maksiat. Hak satu lagi ni yang saya tekan dah yang terdahulunya, mereka golongan ini lebih sesat daripada Mu'tazilah yang masyhur. Sebab mereka menafikan qada Allah pada perkara baik dan juga perkara jahat. Bukan hanya perkara jahat. Allah tidak mengqadakan. Bukan perkara baik pun Allah tidak mengqadakan. Qada qadar Allah hanya sebahagian. Sebahagian contoh hak selok terdahulunya, buat langit, buat bumi, qada qadar. Buat siang, buat malam, qada qadar. Lahirkan seseorang, matikan seseorang, qada qadar. Selepas daripada itu dalam kehidupan seseorang, puluh-puluh tahun tidak ada qada dan qadar. Allah hanya mengetahui. Hamba semata-mata sebebas-bebasnya memilih dan melakukan sekalian perbuatan, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Ni kena siang pendengar kena ambil faham molek, sebab sekarang terlampau banyak fahaman yang seumpama ni. Mereka hanya berpegang qada qadar pada sekian perkara, tetapi menafikan qada qadar pada sebab perkara yang lain. Jadi bercanggah dengan rukun iman ke-6 dalam hadis Nabi SAW, wabil qadari kulli, hadis Muslim. Dan engkau beriman dengan kehendak dan perbuatan Allah kulli, sekaliannya. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Allah lah khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menjadikan sekalian perkara. Buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, lahirkan seseorang, matikan seseorang, memang perbuatan Allah. Selepas kelahiran, semua yang berlaku pada seseorang dalam kehidupan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apa yang Allah Ta'ala perbuat adalah akan perkara yang Allah kehendak. Itu jelas dalam ayat Quran, fa'alun lima yurid. Ini ayat yang kita sentiasa baca. Dalam ayat yang lain, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang melakukan tu qadar akan barang yang yurid. Arada, yuridu, iradatan, iradah. Allah Ta'ala melakukan tu qadar akan barang yang Allah kehendak. Itu qada. Jadi semua yang berlaku dalam kehidupan kita ni, Allah yang lakukan sebagaimana Allah yang qadakan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad menjadikan ia tu qadar akan barang yang ia Tuhan engkau kehendak dan pilih. Barang Tuhan engkau kehendak dan pilih. Kehendak dan pilih tu adalah qada. Jadi sekiranya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba golongan ni bukan perkara jahat. Bukan baik dan jahat, dinafikan qada dan qadar. Hak Mu'tazilah yang masyhur tadi, mereka menolak qada pada perkara jahat juga. Tetapi tetap perkara jahat yang berhasil, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak ni berat lagi ni. Tapi kadang-kadang mereka ni menggunakan berbagai-bagai cara ayat. Ada yang memang menafikan qada dan qadar. Ada yang menyatakan qada Allah. Tapi qada bukan iradah. Qada dengan mana ilmu. Dia pergi situ. Qada dengan mana ilmu. Kita qada pergi pada iradah. Ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Itu qada. Muafakah dengan ilmu. Ta'alluq tanjizi qadim bagi ilmu.
Tapi mereka tolak iradah, mereka hanya ambil ilmu. Jadi macam mana dengan ayat fa'alul lima yurid? Barang yang Allah kehendak. Innallaha yaf'alu ma yurid. Akan barang yang Tuhan kehendak. Bukan akan barang yang Tuhan tahu. Barang yang ia Allah kehendak. Barang yang ia kehendak, ia tahu. Bagi pada ilmu. Innama amruhu iza arada. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya pekerjaan Allah, bila Allah telah menghendaki. Arada. Iradah. Allah menghendaki. Bukan Allah mengetahui. Tapi apa yang Allah telah menghendaki pada azal, Allah mengetahui pada azal. Tiba-tiba golongan ni tolak iradah Allah. Kehendak Allah. Allah, qada Allah dengan makna Allah hanya mengetahui. Allah tidak kehendak. Allah tidak tentukan, Allah tidak tetapkan, Allah tidak putuskan sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Allah hanya mengetahui. Oh, ni banyak ni terpesong ni. Beberapa segi terpesong. Perkara baik, jahat, tolak qada dan qadar. Tolak qada satu, tolak qadar satu. Tapi dia katakan qada, tapi bukan qada iradah. Ilmu dia pergi. Pandai ni. Ada juga yang qada tu kehendak Allah lah. Ketentuan Allah. Tapi bukan Allah letak, Allah mutuh. Dia sama je. Ini cuma ayat-ayat yang berbeza. Tapi pegangan sama sahaja. Mereka menafikan ketetapan daripada Allah. Keputusan daripada Allah. Allah hanya mengetahui. Itu yang pasti mereka tolak. Qada Allah dengan makna kehendak, ketentuan Allah. Ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muafakah dengan ilmu, dan mereka tolak qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Ada pula yang saya terdengar Allah kehendak. Allah kehendak. Tapi Allah tidak menentukan. Jadi saya pun tak tahulah. Saya alhamdulillah boleh memahami pembicaraan rukun iman yang ke-6 ini dengan pengajian pondok, pembicaraan kaedah sifat 20. Yang mana pengajian pondok, kaedah sifat 20 bukan hafaz, tetapi dihurai secara tafsil, secara terperinci. Jadi kalau kita pergi pada kaedah sifat 20 cukup jelas. Antara kehendak Allah, iradah dan mengetahui Allah. Kehendak terjemah daripada iradah. Sifat yang ke-8, sifat iradah. Dia terjemah dengan kehendak. Iradah ada ta'aluk, dipanggil ada fungsi dia. Ada khijaan dia. Apa ta'aluk iradah? Takhsis, menentukan. Jadi Allah yang bersifat dengan iradah, kehendak, mentaksiskan, menentukan, menetapkan, memutuskan. Tiba-tiba Allah kehendak. Terjemahan pada iradah. Tapi Allah tidak menentukan. Menentu itulah fungsi iradah. Taksis. Fungsi kudrah taksir. Fungsi kudrah taksir iaitu qadar. Menjadi, mengada dan meniadakan. Itu fungsi takluk kepada kudrah. Qadar, rukun iman yang ke-6. Ini kaedah sifat 20. Jadi, qada, takluk, tanzih qadim bagi iradah. Qada, takluk, tanzih qadim bagi iradah. Qadar, takluk, tanzih hadis bagi kudrah. Ini secara halusi. Tak apalah. Sidang pendengar tak boleh nak turun lagi pun tak apa. Biar dengar perkataan terlebih dahulu. Dengar lain kali, lebih mudah untuk memahami. Jadi sekarang ni kita bicara qada iradah, sifat iradah Allah. Qada ni pergi pada ta'aluk iradah. Apa ta'aluk iradahnya? Takhsis, menentukan, menetapkan, memutuskan. Tiba-tiba Allah berkehendak akan sekian perkara baik dan jahat, tapi Allah tidak menentukan. Itu pelik-pelik belaka tu. Jadi sebagaimana saya sebut tadilah, mati molek, kaedah sifat 20. Kejap di sifat yang ke-6, wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan, mati molek di
wahdaniyah pada perbuatan. Semua yang berlaku, baik ataupun jahat, di dunia, di bumi ataupun di langit, di dunia ataupun di akhirah, kesemuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada perbuatan tu zahir daripada manusia, zahir daripada binatang, zahir daripada malaikat, syaitan, jin ke, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada perbuatan tu ikhtiari, nanti saya akan bicara pada pembicaraan qadar, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mana yang perbuat segala-gala? Allah yang bersifat dengan kudrah, sifat yang ketujuh. Allah perbuat segala-gala sebagaimana kehendak Allah, ketentuan Allah pada azal, sifat yang ke-8, sifat ilmu. Allah kehendak, Allah menentukan pada azal sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat yang ke-9, sifat ilmu. Ni saya tekan dah di selok yang kedua. Kemas itu mulai, insya-Allah kita akan memahami manakah akidah Ahlussunnah Jemaah dan kita berpegang, dan keluarga kita berpegang, dan kita insya-Allah kita akan memahami, mengetahui juga hak pegangan-pegangan yang terpesong yang akan menjadi sempadan kepada kita. Jadi hak pegangan terpesong tadinya, yang pertama, mereka menolak perkara jahat qada Allah, tapi mereka berpegang qadar Allah. Hak satu laginya, hak ni lebih berat laginya, mereka menolak perkara baik, perkara jahat, datang dari qada Allah. Allah hanya mengetahui, kemudian berhasil perbuatan baik, berhasil perbuatan jahat. Perbuatan hamba sendiri, bukan perbuatan Allah. Dengan keizinan Allah, dengan mana Allah tidak menghalang, Allah tidak menyekat. Tapi bukan Allah yang melakukan. Ini semua beberapa sudut, beberapa segi. Pada persoalan pegangan, rukun yang ke-6, qada dan qadar, yang terpesong daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya sebut selok minggu lepasnya, selok minggu ni saya nak fokus kepada perkara jahat, kufur dan maksiat, pegangannya macam mana dan percakapannya macam mana, pegangan ahli sunnah wal jamaahnya macam mana, dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi, hak pegangan ahli sunnah jamaahnya ayat mana, hadis mana, dan macam mana pegangan Mu'tazilah pada perkara jahat. Saya sebut selok melepasnya minggu ni lah saya nak bicara. Tapi kena insya-Allah lah. Saya akan bicara di selok akan datang minggu hadapan insya-Allah. Saya akan memperhalusi lagi hak berkaitan dengan perkara jahat, kufur dan maksiat. Ijma' ahli sunnah wal jamaah, ianya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat jelas di tajuk rukun iman yang ke-6, khairihi wa syarrihi minallah. Baiknya iman dan ta'ah, dan jahatnya kufur dan maksiat daripada Allah, daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akidah yang sebenar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menimba ilmu tentang perbicaraan rukun Islam dan iman serta hukum hakam fiqh dalam talaki Safinatun Najah bersama Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar setiap hari Jumaat jam 6 petang, tentunya di Manis FM Gaya Pantai Timur.